Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahil karim alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu semuanya berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah itu teramat kaya lagi maha terpuji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sesiapa yuridillahu bihi khaira, Allah kehendaki seseorang itu dengan sesuatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka diberikan kepadanya kefahaman agama yang mendalam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya pada malam ini masih kita diberi kesempatan, peluang, keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita, dan pada malam ini kita masih lagi pada noktah yang ke-100. Noktah 125 Tercabut tanda pula. Seratus 24 ni habis ya. 25. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah. Katanya pengarang kitab ini Al-Imam Tajuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah. Kata dia, innama yastawhishul ubbadu, yastawhishu al-ubbad waz-zuhad min kulli shay'in li ghaibatihim لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. Satu isu yang kita akan jawab berkenaan dengan noktah 125 pada malam ini. Sesungguhnya yang menyebabkan kerisauan hati, yastauhish al-ubad, sesungguhnya yang menyebabkan risau hati, makna perasaan orang-orang ahli ibadat ataupun orang zahid. Az-zuhad makna orang zahid, orang yang sentiasa hidup itu dengan ibadat. Dia tak banyak bercampur dengan urusan dunia ataupun mengambil bahagian dalam mencari keduniaan. Ubat zuhad ni dia hanya mengambil sikit daripada urusan-urusan duniawi. Apa yang menyebabkan kerisauan hati mereka ini dari segala sesuatu? Disebabkan li ghaibatihim, disebabkan kerana mereka masih terhijab, tidak melihat Allah dalam apa-apa, dalam apa yang mereka lihat itu. Tetapi andai kata mereka telah melihat Allah dalam setiap sesuatu, pasti tidak akan risau
dari terhadap segala sesuatu. Risau mereka ni tak sama dengan kita. Sebab tu kita nak kata tadi, kita nak jawab satu isu yang besar yang berlaku dalam senario kita pada hari ini. Bila kita baca karangan kita orang tasawuf, maka kita akan jumpa apa sebenarnya yang menjadi konflik kepada masyarakat tentang hidup bertasawuf ini. Kadang ia jadi konflik kerana ia kadang-kadang menjadi satu perkataan istilah yang menakutkan kadang-kala, disebabkan mereka tidak faham berkenaan dengan situasi. Kita belajar ni hal ehwal orang-orang tasawuf, kita belum lagi. Mungkin kita belum lagi, kita hanya belajar tentang situasi mereka. Dan kalau kita jumpa situasi seperti ini, faham kita, oh macam ni, mereka ni macam ni sebenarnya. Kita faham. Kalau kita rasa kita nak masuk juga, itu terpulang pada kita. Kalau kita rasa kita nak terjunkan diri kita ke dalam situasi orang ahli tasawuf, terpulanglah. Ini tidak ada paksaan. Tapi kalau kita kata tak nak pun, tak mengapa, tak ada masalah pun. Sebab tu bila kita belajar, kita nampak macam ni. Orang-orang ahli ibadat ini, al-ubbad ini, az-zuhad ini, yastauhish, mereka risau. Risau dalam hati mereka ni. Itu hak sebenarnya. Apa yang mereka risau? Bukan dunia mereka tak dapat. Memang mereka tak cari dunia pun. Tapi risau juga. Kita risau sebab dunia kita tak dapat, sebab kita cari dunia. Mereka ni pasal apa mereka ni menjadikan diri mereka tu risau? Apa yang menyebabkan mereka risau? Kerana mereka masih terhijab. Itu saja. Dia risau hati dia bila dia solat. Dalam solat tu dia khayal, risau dia. Bila dia berzikir, dalam zikir dia tu tak ada zauk, tak ada rasa. Macam orang Covid lah, tak ada rasa. Maaf ya tuan-tuan. Orang Covid itu kan tak ada rasa, tak ada bau, tu Covid macam tu lah, dia tak ada rasa. Mana orang ni orang Covid dia tak ada rasa semayang, dia tak ada rasa zikir. Oleh sebab itulah maka dia risau. Kita kalau tak ada rasa bau, rasa tu, kita risau benda lain. Kan? Dia risaukan apa? Terhijab. Sebab segala apa hak mereka lakukan tu mungkin masih lagi jauh dengan rahmat Allah. Itu saja. Itu yang risau. Cuba kita bandingkan dengan senario situasi sekarang ni. Banyak orang kita sekarang risau benda lain. Dia risau benda lain. Mereka tak risau pun, mereka ni tak rasa macam mana nak datangkan rindu pada Allah. Mereka tak risau. Hak mereka risaunya tentang masalah orang, tentang masalah dunia, masalah orang. Itu mereka risau. Kadang-kadang lebih sangat mereka ni cakna atau prihatin dengan masalah orang lain daripada masalah yang belenggu diri mereka tentang bagaimana mereka ni masih lagi terhijab dengan Allah. Itu saja. Jadi jauh kan tuan-tuan ni? Itu jauh keadaan-keadaannya. Fi kulli syai'in falau syahidu, jikalau mereka sudah datangnya dia punya rindu pada Allah tadi, lam yastauhishu, mereka tak risau lagi dah. Inilah yang mereka cari. Mereka cari ialah bagaimana mereka nak berdamping dengan Allah. Faham ya? Berdamping tu maksud ingatkan Allah, dampingan itu. Mereka nakkan kepada sentiasa mereka itu ma'iyatullah, kebersamaan hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala setiap perkara. Makan, tengok orang ni makan macam mana, dia ibadat macam mana, tidur macam mana, dia berinteraksi macam mana. Itu orang tasawuf. Tuan-tuan sekalian, interaksi dengan orang macam mana? Kasar ke? Garang ke? Itu semua ialah perkara yang kita boleh tengok. Kalau kasar bukan. Kalau garang bukan. Itu bukan orang tasawuf. Walaupun mereka berpakaian seperti tasawuf, dia bukan.
Oleh sebab tu kita jangan keliru. Jangan duk sokong cara yang tak kena dengan apa yang terdapat kepada bentuk ataupun sifat orang tasawuf yang sebenar. Jangan kita taksub pada manusia, tak boleh. Kita melihat kepada perbuatan yang sebenar-benarnya, itu barulah kita boleh mengakuinya. Tengok pada percakapan macam mana, tengok pada perbuatan macam mana, tingkah laku macam mana. Orang tasawuf tak ada sikit pun sekelumit dia risau dengan dunia ni, seperti mana yang berlaku sekarang. Duk risau tersangat-sangat dengan dunia, seolah-olahnya kita yang akan menyelesaikan urusan ni. Yang menyelesaikan Allah, bukan kita, tuan-tuan. Oleh sebab itulah apa yang berlaku tu kita lakukan, kita hadapi secara yang berhemah. Jangan sampai kita nak berperang sesama kita. Fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'in. Ahli ibadat ni, kata dia, mereka yang bertakarrub kepada Allah dengan berbagai amal ibadat. Orang ahli ibadat ni, ubat ni, dia sentiasa cari peluang untuk ibadat. Dia bukan cari peluang untuk lari daripada benda-benda hak dikatakan takarrub pada Allah. Meskipun kadang-kadang benda tu pada kitanya tak ada pada pada budaya sebagai seorang Islam. Kadang-kadang kita katakan bukan, tapi sebenarnya benda tu baik untuk kita lakukan, ya? Ada orang kata, dia ni tak pernah lagi tak pernah tak buat sedekah sebelum asar. Hak kita dengar sebelum subuh. Sedekah subuh kan. Dia ni sedekah sebelum asar. Dia kata saya tak pernah tinggal. Dia kata sedekah sebelum asar. Kita pun cakap, hang ambil tang mana hadisnya? Tak ada, saya bukan ambil mana-mana. Saya sukarela saya. Sukarela saya. Saya pun tak paksa orang buat, saya nak cakap yang saya saja. Tuan-tuan, tak ada hadis pun kata begitu, tapi dia yang buat begitu. Sebab hadisnya umum. Hadis ni sedekah ni umum. Bila-bila masa, banyak mana, kepada siapa, itu umum. Tapi dia ni, dia buat khusus untuk diri dia. Salah ke tuan-tuan? Dia tak ganggu siapa-siapa, dia tak curi diri orang, dia tak ambil rasuah dengan siapa-siapa, tapi dia buatlah berdasarkan apa hak dia ada saja. Dia bagi RM5 sebelum asar, RM5 sebelum asar, contoh, masuk dalam tong. Kita nak kata khurafat bid'ah ke? Salah ke? Oleh sebab tu kita katakan bahawa orang ahli ibadat ni kadang-kadang dia reka untuk diri dia sendiri supaya dia dekatkan dengan Allah, tapi dia tidak mengenepikan hak betul-betul datang daripada agama yang sarah pada agama. Tak, dia tak ada tinggal sembahyang, dia keluar zakat, dia berpuasa Ramadan, dia tak tinggal semua tu, tapi dia ekstrakan. Ini benda ekstra kepada diri dia tu. Oleh sebab tu kita tak boleh nak katakan dia orang yang ahli bid'ah, tak boleh. Sebab benda tu benda umum. Kalaulah dia kata syarat nak masuk syurga kena keluarkan sedekah sebelum asar, tu salah. Itu salah. Betul. Kenapa? Kerana tak ada hadis Quran yang cakap begitu. Betul tak? Faham ya? Kalau dia quote macam tu, daripada mana dia quote benda perkataan statement dia, itu salah. Sebab tu kita, bila kita dengar benda tu, kita tengok, pandang, renung. Jangan kita gopoh nak menghukum sesiapa. Jangan. Bila kita gopoh nak hukum tu, berarti kita seolah-olah nak tunjuk kita ni pakar bahagian menghukum orang. Sedangkan kadang-kadang benda tu tak ada sangkut paut dengan kita pun, dia nak keluar duit dia selepas asar, tu pulang atas dia lah kan. Tapi dia tak suruh paksa orang lain, tak ada. Oleh sebab tu tuan-tuan, dia nak mentakarub. Begitu juga dia kata, saya lepas isyak saya mesti bertahlil 1000. Ada hadis cakap begitu ke? Ada Quran cakap begitu ke? Ada ulama paksa buat begitu ke? Tak ada. Saya rela nak buat 1000 tahlil lepas solat isyak. Tak ada orang paksa saya suka rela. Ada gitu bid'ah? Tuan-tuan,
Yang hang duk cakap bid'ah tu, itu hang boleh pasal sebab apa? Sebab hang duk tengok pada hadis hang tak ada tu. Bila Nabi tak buat, hang cakap bid'ah. Tapi dari segi umum ada afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu umum. Nabi tak cakap masa time dia berapa bilangan, tak cakap. So itu bebas, terpulang. Atas kita nak 100 ke, nak 10 ke, nak 1000 ke, nak lebih lagi terpulang. Tak nak tidur ke, pulang lah. Kalau kita larat sangat. Tapi Nabi tak galakkan sampai kita memudaratkan diri. Tak boleh. Itu ada hadis lain pula, memudaratkan diri dalam ibadat, tak boleh. Sampai tak makan, tak minum, duk zikir, duk semayang sampai kita ni jadi sakit, tak ada, tak boleh. Semua tu jangan kita duduk bagikan dia punya alasan-alasan hak tak masuk akal sebab kita nak halangkan orang hak nak buat baik ni. Itu ahli ibadat, terpulang atas dia. Ya, dia nak pergi bertapa, terpulang atas dia. Dia rasa hak tu sesuai dengan dia. Tapi kita tak ada lah macam tu. Kita nak cerita tuan-tuan sekalian bahawasanya dalam kemelut hak sekarang ni ialah kemelut orang duk sibuk pasal orang nak buat ibadat. Itu saja. Pasal orang nak buat ibadat ni, mereka nak cuba tengok hak Nabi suruh ke hak Nabi larang. Itu saja. Nabi tak suruh ni, jangan buat. Nabi tak suruh, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Itu saja. Hak Nabi larang tu tak ada pula kita duk bising. Tak, tuan-tuan. Hak Nabi larang banyak orang buat, kenapa tak bising? Kenapa? Pergilah cakap hari-hari dekat internet, dekat Facebook, dekat YouTube, cakaplah. Banyak lagi hak Nabi larang orang buat tu. Kenapa kita tak bising? Dengan judinya, arak, rumah buruknya, pelacurannya, banyak bersepah-sepah benda yang mungkar yang berlaku. Tak bising. Hak tu jelas sangat benda tu. Kenapa? Ini dia antara perkara orang nak berzikir sibuk gitu. Ini perkara-perkara tuan-tuan sekalian, terpulanglah. Tak nak pun tak apa, tak ada orang marah pun. Siapa nak marah? Saya tak nak berzikir. tak apa. Tu. Ini sunat kan. Nanti tuan-tuan sekalian nak menyebutnya bahawasanya orang ahli ibadat ni dia risau sebab hijab dia banyak. Dia risau kalau hijab. Sebab apa? Bila dia solat, tak mari dia punya zauq solat. Khusyuk tak datang. Tak mai khusyuk ni, itu yang dia risau. Macam mana kita kalau tak khusyuk? Seronok lah. Sedar-sedar, salam. Salam baru sedar. Macam mana seronok kita tak seronok? Tak seronok juga tuan-tuan, sama je. Ya Allah, solat hari ni kenapalah? Sebab banyak sangat isu dalam kepala ni masuk. Tuan-tuan sekalian, hak tu nak cari benda-benda yang berkat. Banyak duk pergi cari benda hak berkat. Nak cari kat mana benda berkat? Allah dah bagikan jalan nak cari keberkatan ni, jalan ni je. Tak payah pergi cari tu cari ni, tak payah. Kan? Tu jangan. Cari Allah melalui perintah Nabi. Itu saja. Itu saja tuan-tuan. Dan mestilah kena, kalau kita rasa kita tak mampu nak olah sendiri, carilah guru. Itu saja. Bagi orang yang dia boleh olah sendiri, dia dah belajar di pondok lama-lama, dia belajar di mana-mana tempat. Di Mesir ke, di Saudi ke, di mana, dia orang alim. Terpulang. Hampa boleh olah sendiri. Macam mana nak ibadat? Pulang. Tak payahlah guru dah kan boleh jadi kan. Tak mungkin tak payah guru lah. Bagi orang yang tak boleh nak mengolah benda tu, dia cari guru. Itu saja. Jadi itulah saya katakan bahawasanya perkara macam ni dia jadi bising. Kenapa? Kerana dia takut orang buat ibadat tu sesat. Itu aja. Dia takut orang hak semayang tu sesat, tak ikut Nabi. Dia takut orang hak ni menderma tak ikut waktu ni sesat dan sebagainya. Bimbang sangat benda tu. Bimbang sangat. Kita buat zikir-zikir je lah, tak apa, insya-Allah tak sesat punya. Bila zikir betul lah, zikir betul, bukan zikir hak campur dengan muzik rock. Kalau campur muzik rock tu tak boleh lah. Tengok-tengoklah benda-benda macam tu, takkan kita tak nak fikir tuan-tuan. Kalau zikir pegang tasbih relax, tenang, tak masjid, takkan sesat tuan-tuan. Kan? Kalau pergi berzikir di kelab malam senyap, mungkin tak sesuai lah kot. Mungkin saya katakan tu pun tak boleh cakap lagi. Mungkin dia nak dakwah orang kelab malam tu.
Semuanya ini jangan ditakut. Yang kita takutnya hak ramai duk judi, hak ramai duk riba, hak ramai duk rasuah, hak tu yang kita takut. Hak ni jelas ni bercanggah dengan sunnah, bercanggah dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak buka aurat banyak mana lagi hak buka aurat tu di luar sana tu. Ini hak bercanggah dengan syariat. Hak tu yang perlu kita tangani secara berhemah. Tu pun berhemah. Bukan mudah-mudah saja, berhemah dengan ahli maksiat. Jangan jadi ISIS, jangan jadi apa nama ni, no, jangan. Puak-puak tu dia tak kira dah. Jumpa saja dia kerat tangan tu. Dia lain. Dia punya cara dia lain. Dia kasar sikit. Dia kasar sikit. Puak-puak tu dia kasar. Kita tak nak ulas lah. Sebab itu hak kita nampak kita orang yang ahlu sunnah wal jamaah berhemah. Walaupun dia ahli maksiat, jalani dakwah secara penuh tertib. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana yang kita tengok sini, betul. Inilah dia punya sukatan teks orang ahli sufi yang sebenar. Ini teks dia, ya. Jadi makanya kita jangan ragu. Dan kata dia, sedang orang zahid itu orang yang bertakaruk kepada Allah dengan jalan tawakal, menyerah kedua-dua, menyerah. Orang zuhud ini dia sangat banyak tawakal dia, sangat-sangat banyak, ya. Jadi kita tak boleh marahkan dia juga, kan? Dia mungkin kalau kerja ni dia ambil 2 jam saja kerja untuk dunia, betul tak ada ibadat, ya? Mungkinlah dia hanya ambil sedikit saja. Kita tak boleh 2 jam, tak cukup 2 jam, ya? Mungkin dia makan sikit, 2-3 biji dia makan, dia tak makan dah. Itu orang zuhud, ya. Pakaian dia hanya ala kadar saja, tutup aurat saja. Itu orang zuhud. Sebab tu mereka ini dia tidak ganggu kita. Tapi kita saja yang ganggu dia. Kenapa nak ganggu dia? Tak payahlah. Sebab orang zuhud ni pun tak ramai dalam masyarakat ni. Percayalah saya. Kebanyakannya orang awam macam kita ramai. Orang zuhud ada seorang dua saja, nak bising buat apa, ya? Dia bukan nak merintah pun, dia tak nak merintah, dia tak ganggu kita, ya? Dia buat hal dia saja. Sebab apa? Sebab dia pentingkan hak sana, dia pentingkan alam sana, dia tak pentingkan alam sini. Itu tuan-tuan sekalian, ini kehidupannya. Kalau kita rasa kita boleh bersahabat dengan dia, bersahabat, itu saja. Kalau kita boleh berkawan, berkawanlah. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Dia pun tak nak kawan kita. Sebab dia bukan pentingkan dunia, pentingkan orang, tak, dia pentingkan Allah saja. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, jelas, ya, kedua-dua golongan ni selalu ingin menjauh diri sesama makhluk. Tengok jelas, ya? Kedua-dua golongan obat dengan zuhad ini, dia sentiasa menjauhkan diri dengan makhluk. Dia tak nak campur dengan makhluk, ya? Kita kata macam ni salah ni. Nabi sendiri pegang negara, Nabi sendiri bercampur berperang. Macam mana tuan-tuan? Boleh jawab ke agak? Tak boleh jawab, kata ini salah, menyalahi sunnah Nabi ni. Habis tu berapa kali tuan-tuan berperang? Berapa kali tuan-tuan berperang? Hak kita kata dia ni tak nak campur dengan orang sebab Nabi bercampur, Nabi berperang, Nabi pegang negara. Puak kita ni berapa orang pemimpin? Puak kita ni hak pegang negara, berapa orang ni pegang negara? Saya rasa tak ada sangat pegang negara. Hak pegawai kerajaan tu ramai lah. Tak ada pun. Jadi sebenarnya kita membawa kesamaran kepada mereka ni. Membawa kesamaran. Itu saja. Jangan macam tu. Ini kehidupan dia. Tak ada masalah dengan dia ni. Sebab orang ni tak ramai. Tak terjejas pun politik kita tu dengan sebab orang ni. Tak terjejas pun perniagaan kita dengan sebab orang ni. Tak terjejas pun sikit pun dengan orang ni. Tak ada. Sebab tu kita kata adanya orang ni sebagai untuk kita mengambil iktibar. Ada orang yang tak nak ambil dunia, sampai begitu sekali ibadatnya kuat. Takut-takut kita pergi jumpa minta air penawar. Tu takut-takut begitu. Saya rasa begitu dah. Saya rasa pergilah hujung kampung lah, ada seorang tok ayah tu, dia tak campur dengan orang, dia ibadat, baca Quran, semayang.
Jangan pergi ambil air penawar. Saya rasa begitulah tuan-tuan sekalian. Ataupun pergi minta dia solat hajat ni. Kita ada masalah ni. Boleh jadi. Yang kita duk confuse dengan dia tu, kita rasa keliru dengan kehidupan dia tu. Kadang-kadang kita pergi minta tolong dengan dia. Kadang-kadang mereka ni tak ada apa minta tolong dengan kita. Dia makan pun sikit, tak tolong buat apa. Dia tak nak bering buat ni. Bering pun tak nak ni. Tu tuan-tuan Sebab tu dia kata jangan salah tanggap. Saya pun tak lewat macam tu. Saya pun tak buat begitu. Cuma kita baca kehidupan, suasana kan disebut tadi. Tak boleh kita nak kata salah. Kita nak kata salah tak boleh. Sebab itu pilihan dia. Hak orang tak semayang, hak orang tak puasa, hak orang duk carahan dunia tu, ni sunnah mana? Ramai tuan-tuan. Bukan sikit, tak solat jemaat, berapa ramai? Hak ni sunnah mana ni? Kita tak bising pula tu. Itulah yang dia kata sekarang ni tak payahlah, kita tak ke tepi. Tapi hak salah dari segi syariat tu, ni tak boleh terima. Siapa-siapa sekalipun. Sama ada dia tok guru ke, dia ustaz ke, dia pak kiai ke, siapa maulana ke, kalau salah dengan syariat, kita tak boleh nak terima. Itu tak ada pula kita nak berperang, tak ada sampai tahap tu kan. Oleh sebab itulah kedua-dua golongan ini selalu ingin menjauh. Ingat ayat dia tu, selalu ingin menjauh, bukan menjauh juga, selalu ingin, dia nak saja menjauh. Kalau boleh dia jauh je. Tapi kalau ada orang datang, dia akan sambut. Hebat tuan-tuan. Orang banyak kita jumpa orang ahli suhat ni, banyak kita jumpa orang macam ni. Kalau kita pergi nak berkawan, memang dia akan suka nak berkawan. Tapi kalaulah orang tak pergi, dia pun suka orang tak pergi. Sebab tak ganggu dia. Kalau kita pergi, banyaklah masalah kita akan curahkan kepada dia. Satu. Betul tak tuan-tuan ni? Sampai kadang-kadang tu kita ambil masa dia banyak. Masa dia banyak kita ambil. Sebab tu di sini tuan-tuan sekalian, kita ni kenapa kita boleh ambil masa orang banyak? Sebab kita masa banyak. Depa ni masa sikit untuk kita, banyak masa untuk ibadat. Sebab tu kita kena jaga-jaga, ya. Nak pergi pun tengok time yang sesuai. Dan sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang di pukul 10 tak nak jumpa orang dah. Pukul 10 malam tak nak. Ada tuan-tuan ni. Tak tahu kenapa. Mungkin dia nak tidur sebab dia ada banyak program. Kadang-kadang kalau jumpa tu dia nak cepat-cepat dia tak nak lama-lama sangat. Ya, dia tak nak. Sebab kita bercakap banyak benda-benda apa? Bila kita bercakap, kita nak menanya banyak, nak menanya hal orang tu, nak menanya hal orang ni, banyak nak menanya. Betul tuan-tuan. Macam mana ustaz tu kata bunyi sesat? Itu kita ya. Macam mana ustaz tu kata ustaz ni bawa ajaran salah? Kita banyak nak tanya benda macam tu, ya. Kadang-kadang diri kita. Tapi dia orang ni tak suka sangat, ya. Sebab kenapa? Yang menyesal itu Allah, itu saja, ya. Kecuali benda yang memang dia tak dapat lari pada isu itu. Mungkinlah ada orang tanya, saya tanya guru saya, seorang guru yang dah meninggal, ada guru saya meninggal dah. Dia anak murid kepada Syekh Haji Daud Bukit Abal, Pasir Putih. Syekh Tarikat Ahmadiyah di Kelantan ni, dia masyhur dengan Ahmadiyah di Kelantan ni. Dia lain dengan belah Perak ni, Naqsyabandi lagi, macam-macam Perak ni kan. Tak sama. Ahmadiyah ada tapi tak banyak sini. Saya tanya murid guru saya kata saya kata bapa dulu masa belajar dengan tok guru tu tak tanya ke? Tok guru tak pernah orang tanya pasal Wahabi. Dia kata ada orang tanya. Saya tanya dia, tak ada orang tanya pasal Wahabi ni masa dulu. Dia kata ada orang tanya dia. Lepas tu apa ya tok guru jawab? Tok guru senyap. Dia senyap. Dia tak ulah pun. Nak cerita tuan-tuan sekalian, itulah orang panggil akhlak. Sebab apa? Tak mustahak sangat. Hampa belajar dulu sifat 20, hampa belajar dulu syariat ni. Nanti apa kena sendirilah. Tak payah kita bising-bising.
Kan kalau kita jawab, oh Wahabi ni macam ni, ustaz tu macam mana Wahabi ke? Itu saja, itu modal kita, itulah isu kita je. Bila tok guru jawab gini-gini, kita pun tanya lah, tok guru ustaz tu macam mana? Dia cakap gini, Wahabi ke dia ni? Kita memang itulah kerja kita kan. Kerja kita nak supaya sensasi. Tuan-tuan sekalian, sekarang kita ajakkan diri kita mengaji ilmu-ilmu yang telah menjadi muktabar pada ulama. Contoh kita sifat 20, belajar hak tu kan. Belajar biar kita faham betul-betul, biar kita faham. Ni kita tak faham lagi sifat 20, nak faham sifat Wahabi pula. Aduh. Ini pelik sikit ni. Tak payah. Belajar hak ni sudahlah. Lepas tu kalau benda tak sama, tolak lah, itu aja. Tak sama dengan hak kita belajar, tolak ke tepi je lah. Kan? Nak buat apa lagi? Tak payahlah. Kita nak cop orang ni tak payah cop. Sekarang banyak cop lah menyebabkan jadi pergaduhan. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, bukan makna kita nak menyokong mana-mana, tak, tapi kita nak supaya kita belajar, faham ilmu tu. Takut-takut kita duk marah Wahabi, entah kita juga Wahabi. Sudah. Bahaya tuan-tuan. Bahaya tu kita marah, tapi amalan kita pun amalan depa juga. Macam mana? Kita tak sedar benda tu, kan? Habis tu kena belajar dulu. Insya-Allah mudah-mudahan orang yang belajar agama dengan baik, insya-Allah mereka tak akan sesat. Siapa-siapa sekalipun. Oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, perkara ni lah yang menjadi suatu isu yang kadang-kadang tak berkesudahan. Heran sungguhnya. Kita ni asyik nak berperang je. Lambat sikit kita keluarkan isu mulalah. Jangan gitu tuan-tuan. Kita nak bawa diri pada Allah, bukan nak bawa diri pada makhluk, bukan. Ya. Yang kita kata takut-takut saya amal ni tak kena dengan sunnah dan Allah tolak. Tak kena dengan sunnah. Jangan risaulah. Tak ada benda yang tak kena dengan sunnah kecuali sembahyang niat saja. Tak kena sungguh kan. Kecuali sembahyang tu rokok saja, tak kena sungguh, tak kena lah. Betul tak tuan-tuan? Kecuali sembahyang satu waktu saja, subuh sembahyang, hak lain tak sembahyang, tak bukan tu. Takkan hak tu pun kita salah. Takkan hak tu pun tersalah pada diri kita. Tak ada salah. Cuma kadang-kadang kita duduk berhabat niat panjang-panjang sangat. Saya niat macam ni betul ke ni? Boleh Tuhan terima ke niat macam ni? Aduh, macam-macam hal. Betul tak tuan-tuan? Saya niat puasa sunat dengan puasa qada boleh ke? Masalah apa yang tak boleh? Boleh lah, niat je lah. Lepas tu Tuhan terima ke tak? Susah nak tuan. Ustaz mana yang boleh cakap Tuhan terima tak, Tuhan tak terima? Mari orang mana pun tak boleh nak beri nak beri pengesahan. Puasa awak ni Tuhan terima, puasa awak ni Tuhan tak terima. Siapa yang berani buat pengesahan? Ini masalah kita, tuan-tuan sekalian. Belajar, buat amal, serah pada Allah saja. Pulanglah. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Tengok orang ni. Atau dia tak nak campur dengan kita ramai-ramai. Sebab kita ni banyak sangat benda-benda yang remeh-temeh saja. Banyak sangat. Tuan-tuan. Cukuplah kita saksikan bila orang bersyahadah itu orang Islam. Cukuplah. Ya? Jangan lagi ada kata-kataan lain dalam jiwa kita ni. Tapi ingat bahawasanya apa yang kita nak amal tu memang hak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma adalah sedikit sebanyak perkara-perkara yang tak sama. Kenapa? Kesesuaian diri kita mungkin kita tak sama dengan masa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak sama. Kita sembahyang tahajud sama dengan Nabi. Masa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patut sama dengan Nabi. Itu sunnah. Rasulullah SAW bangun pukul berapa? Tengok. Rasulullah sembahyang berapa rakaat? Tengok situ. Semua ni kena sama lah patutnya. Tapi tak boleh sama apa-apa. Kemampuan kita, kemampuan Nabi, kemampuan kita tak sama. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ini kata-kata bahawasanya jangan kita terlampau sangat dalam keadaan-keadaan saat ni. Biarlah buat dulu. Tahajud 2 rakaat tak apalah. Bangun masa mana pun. Pukul 6 pun sembahyang lah, pukul 6 tak apa. Lepas bagi salam orang azan subuh, tak apalah. Nampak macam mana? Dah itu yang kita mampu. Kan tuan-tuan sekalian, kita tak mampu nak bangun 1/3 malam. Tak mampu lagi. Sampai sekarang tak mampu. Yang mampu bangunlah.
Itu saja. Jadi hakikatnya tuan-tuan sekalian, yang tuan-tuan buat tu benda yang telah pun sah. Sah pada syarak, pahalanya serah pada Allah. Itu saja. Dan disebabkan mereka merasa bahawa makhluk itu hanya sebagai perintang dan apa nama ni, merputkan mereka sehingga tidak dapat khusyuk terhadap Allah. Tentu mereka tidak dapat terhalang oleh sesuatu apapun. Ini rintangan. Makhluk ini sebagai rintangan. Dan mereka melemahkan, merputkan, melemahkan kita dengan benda tadi. Bila kita banyak berborak, banyak berbual, tuan-tuan sekalian, jiwa kita terusik dengan isu dah. Naik kita semayang, masuk. Dia khayal lebih, dia khayal tu banyak. Percayalah. Kalau banyak saat kita berinteraksi dengan dunia, bila kita solat, dia akan mari dalam benak fikiran kita ni. Hak kita nak bincang, hak kita nak berdebat, hak kita nak marah, hak kita nak maki orang tu masuk dalam kepala kita. Macam mana kita nak semayang? Betul tak tuan-tuan? Itu sebenarnya. Itu dia tak nak. Itu yang dia tidak nak berinteraksi dengan manusia terbanyak, kerana mengganggu dia. Tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itulah golongan-golongan macam ni dia banyak mengasingkan diri. Bukan dia tak nak campur, dia mengasingkan diri. Itu sebab nak jaga hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tengok orang dulu, pendakwah pada masa dulu, zaman kerajaan Melayu lama dulu kan, semuanya orang tasawuf, hebat ya. Wali-wali Songo ada. Semua orang tasawuf. Ya. Kenapa? Kerana orang ni kekuatan rohani dia. Tapi sekarang ramai juga pendakwah kan? Bukan tak ramai. Itulah. Kita dapatlah sebagaimana hak kita buat tu. Pendakwah sekarang dapat sebagaimana hak dia buat. Kita tak nafikan. Hak dulu dapat hak dulu, sama juga. Allah yang menilai kita. Allah yang menilaikan diri kita ini, tuan-tuan sekalian. Dan khusyuk tetap tidak dapat khusyuk, tetapi tetap takarrub kepada Allah. Tetapi sekiranya mereka lebih mendalami makrifat terhadap Allah, tentu mereka tidak dapat terhalang oleh sesuatu apapun. Itu kata makrifat. Sebelum makrifat tu apa tuan-tuan? Syariat kan. Sebelum makrifat ni syariat dulu. Tak boleh makrifat dulu. Belajar sifat 20 ada makrifat dah. Itu bukan makrifat lagi tu. Itu baru syariat. Itu hukum fardu ain, tuan-tuan. Fardu ain baru tu. Ya? Fardu ain ni bukan belajar semayang saja. Akidah hak tu pun fardu ain juga. Hak asas tu fardu ain. Ini syariat. Bukan makrifat lagi. Sebab tu orang hak belajar sifat 20 pun ramai hak bermasalah. Tetapi bila orang yang sudah ada ma'rifatullah, insya-Allah dia selamat. Insya-Allah dia selamat. Semua pergerakan dia akan selamat. Orang yang ada ma'rifat. Tapi orang yang tak ada ma'rifat ni, yang belajar syariat ni, masalah dia banyak lagi. Sebab itu baru syariat baru, tuan-tuan. Dia baru tahu tentang selok-belok benda. Kita belajar sifat-sifat Allah. Adakah kita betul-betul kenal Allah? Belum. Kita hanya belajar sifat Allah saja, kita belum lagi kenal Allah. Betul tak tuan-tuan? Orang kenal Allah ni, datang saja satu musibah, dia tenang. Orang yang tak kenal Allah, datang musibah, dia keluh kesah, takut. Itu orang yang tak kenal Allah. Jadi sekarang belajar tu sangat penting. Itu basic dia mula-mula. Itu mula-mula barulah dia pergi kepada makrifat tadi. Setelah kita mengamalkan. Bila kita mengamalkan ilmu hak kita belajar tadi, amal betul-betul. Apa makna wujud? Allah ni wujud makna apa? Kita beramal dengan benda tadi. Bila kita beramal, tak boleh cakap bohong, Allah ada. Tengok amalan dia. Tak boleh kita menipu, Allah ada. Allah mendengar, Allah melihat, tak boleh tipu. Itu amalan. Makin belajar sifat 20 makin menipu. Macam mana tu?
makin cakap bohong, makin nak khianat orang. Macam mana tu? Betul tak? Ni maksudnya amalan belum berlaku, hanya ilmu saja ada, tapi amalan tak berlaku. Belajar sifat 20, Allah Maha mendengar. Kita duk maki orang, hari-hari duk maki, hari-hari duk kata huduh ke orang. Macam mana pelik aku. Sabar kita ada had. Memang sabar orang pekoh macam tu. Sabar orang pekoh ni tak, dia ada had dia lah. Orang tasawuf tak ada had, dia sabar je. Sebab dia belajar pada ilmu saja. Fiqh ni ilmu. Itu saja. Dia belajar itu saja. Sebab tu dia tak sabar. Kalau sabar pun sikit je. Lepas tu tak sabarlah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan Tuhan sebut begitu. Sabar, sabirun tu sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang yang sentiasa bersabar. Ajrahum, balasan ganjaran mereka bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Nak had apa? Bercakap sabar saya dah had, sabar saya dah had. Itu orang pekoh lah macam tu. Salah tak salah, memang betul begitu. Bukan salahnya, memang itulah keadaan orang yang belajar ilmu fiqh saja. Bila orang belajar ilmu di fiqh, tambah ilmu tasawuf, dia tak ada had dah. Sabar dia tak ada had. Itulah sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat pada musuh dia, apa yang Nabi buat pada orang hak maki dia, apa Nabi buat pada orang hak mengherdik dia, menzalimi dia. Allahumma hdi qaumin. Itu hak Nabi buat, kan? Faham tak? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, mereka tak tahu. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku, mereka tak tahu. Itu hak Nabi buat. Ya. Berperang tu sebab orang nak serang dia, lain. Tu tak sama tu. Jangan silap faham. Kan, tuan-tuan? Mana ada Nabi pergi berperang, tak ada. Orang nak mari serang tu lain hal, terpaksa kita pertahan. Tu pun ada batas-batas dia. Dia tak ada bunuh orang sembarangan, tak. Ada batas-batas. Orang tua tak boleh bunuh, kanak-kanak tak boleh bunuh, orang perempuan tak boleh bunuh. Itu adab perang dalam Islam. Orang kafir ni dah habis, dan dia habis. Habis dia tutup habis. Sebab tu dah patut hak ni tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawasanya bagaimana bila adanya nilai tasawuf, maka akan murninya fiqh itu, murninya fiqh itu. Kalau hanya pada tu saja tak cukup lagi, tuan-tuan. Boleh dah ibadat, boleh ibadat, tak ada masalah pun. Tetapi macam mana? Macam mana kalau seandainya kita tambahkan hak ni, jiwa kita tenang. Biasalah tuan-tuan sekalian, ya. Itu perkara yang kita kena ambil iktibar. Betul tak? Macam kalaulah kita ni contoh, kalaulah kita ni orang curi naik rumah kita, dengan takdir Allah kita sempat tangkap dia, apa kita nak buat? Tengok apa kita nak buat. Balon dia tu kan. Bagi 2-3 biji, tak kepala, tak muka. Tuan-tuan, andai kata yang kita balon dia tu, tuan-tuan, kita pukul dia. Kita pukul dia tu, tiba-tiba kita pukul terkena tempat yang mudaratkan dia. Apa akan jadi pada kita? Apa akan jadi pada kita? Tuan-tuan sekalian. Silap hari bulan kita pukul dia tu, cedera dia sampai lumpuh. Apa yang akan kita hadapi? Risikonya. Kita marah ni, curi rumah orang, naik rumah orang. Memang nak curi naik rumah orang dah. Bila kita pukul dia, lumpuh dia. Doktor buat dia punya ni kata orang tak dah lumpuh dah. Masuk mahkamah, apa kita kena? Apa yang kita kena? Tuan-tuan, tengok hak berlaku di Kedah hari tu. Macam mana? Hukum bunuh. Tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana dia telah lakukan perkara yang silap. Memang di segi dia tu, kita kata bahawasanya orang ni mencuri ni, kita tak tahu dah kan. Kita pegang senjata tajam, dia pun nak lawan, kita pun nak lawan. Akhir dia terbunuh. Kita pun nak bunuh juga. Kenapa? Mungkin
pandai peguam dia, pandai lawyer dia, habis kita. Sebab tu kita kata kadang-kadang benda-benda macam ni, benda yang sangat-sangat kita nak perhalusi. Kalau kita sempat tangkap, tengok macam mana keadaannya, buatlah yang terbaik. Mungkin dia insaf, dia pula akan tolong kita. Mungkin kita tak tahu, waktu tu dia tak ada hidayat. Mungkin bila kita maafkan dia, seperti mana Nabi maafkan perang Badar, Nabi maafkan tawanan Badar. Orang hak tawanan Badar ni mengajarkan anak-anak orang Islam, menolong tempat-tempat pertanian. Orang kapir kulit kan, orang bijak-bijak kan. Hak ni dia kata manfaatkan. Isyak panjang tuan-tuan. Itulah kita kata bahawasanya akhir sekali bila kita duduk pada ilmu tasawuf ni, dia tenang sangat-sangat. Tapi terpulang, tuan-tuan nak pilih, tak nak pilih, tak ada masalah. Dia bukan wajib ke atas kita. Tapi kalau kita rasa kita nak sesuatu yang hebat dalam diri kita ni, itulah. Betul tak? Fa in ta'fu aqrabu lit-taqwa, kan? Bila kamu maafkan orang ni orang yang paling hampir dengan sifat takwa. Wa in ta'fu wa aqrabu lit-taqwa. Orang sekiranya kamu ni maafkan, orang ni lah orang yang paling hebat takwanya. Boleh tak maaf? Tepuk dada kita lah. Boleh tak maaf? Itu atas sekalian, insya-Allah kita sambung balik. Lain masalah yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arham jama'ana jama'a marhumah wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matulan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawakhalat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. وأسك اللهم رابطتها وأدم الدها وهدي سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو وأشرح صدرها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيل إنك نعم المولى ونعم النصر. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله، تقبلنا يا كريم.